Okey, jadi kuliah hari ini kita masuk ke tajuk yang kedua, tajuk pengendalian data yang kedua iaitu perwakilan data. Okey. Jadi minggu lalu kita telah pun belajar cara mengumpul data dan cara menyusun data itu di dalam jadual yang dikenali sebagai jadual taburan kekerapan. Tetapi jika kita perhatikan data dalam jadual taburan kekerapan, although we can organize it very well, tapi kita tak nampak taburannya atau corak pada data itu dengan jelas. Maka kita perlu mewakilkan data ini dalam bentuk visual. Jadi kita akan buat perwakilan visual supaya kita nampak dengan jelas corak dan trenda pada jadual kita. Okey, pada data kita. Jadi di bawah tajuk perwakilan data secara visual ini, anda akan belajar 8 jenis perwakilan data iaitu carta palang, carta pie, plot garisan, histogram, poligon kekerapan, OGIF, plot stem dan leaf, dan plot box plot. Okay, so there are 8 types of charts that you are going to learn how to draw. Dalam kelas hari ini kita akan fokus kepada 4 jenis iaitu carta palang, carta pie, histogram dan plot garisan. Anda mesti tahu melukis semua carta ini secara manual dan juga menggunakan perisian. Contohnya seperti Excel, okay? So we are going to start with the first carta. Okay. Okay, can you see my Excel sheet here? Yes, everybody? Okay, so katakanlah kita ada satu set data seperti ini ya. Katakan data ini adalah panjang langkah atlet lompat jauh dalam sentimeter. Okay, panjang satu langkah atlet lompat jauh dalam sentimeter. Ini adalah data mereka. Okay, dan frekuensinya diberikan. Okay, 1 minute dah. Okay, so this is the data. Okay, jadi sekarang kita hendak lukis carta palang. So untuk lukis carta palang kita mungkin menegak atau melintang. So kita melukis carta palang berdasarkan kepada selang kelas. But because I'm doing this on the computer, so I'm just going to select and draw straight away. Okay, then I will explain to you from the chart. Okay, so saya telah pun select data ini, jadi I'm going to insert carta palang. Okay, so I'm going to go down here, more column charts. Okay, so this is the carta palang. Okay, ini adalah carta palangnya. Okay, jika anda perhatikan paksi X mesti mewakili kita plot selang kelas pada paksi X dan kita plot frekuensi atau kekerapan di paksi Y. Semua carta mesti ada tajuk. Okay, no tajuk, the carta doesn't mean anything. So tajuk bagi carta ini adalah panjang langkah dalam sentimeter, panjang langkah atlet lompat jauh dalam sentimeter. Okey. Jadi selain dari tajuk, kita juga perlu labelkan paksi X dan paksi Y kita. Okey. So paksi X kita, apa yang kita nak labelkan di sini? Paksi X kita. Anybody? You can know what's in paksi Y. Kekerapan untuk Y. Kekerapan. Kita plotkan graf ini berdasarkan kepada kekerapan. Betul, okey? Tetapi apa sebenarnya yang diwakili oleh kekerapan ini? Bila kita tulis di sini 2, apa maksud 2 itu? 2? Atlet. Yes, bilangan atlet kan? Jadi kita boleh tulis di sini bilangan atlet. Atlet spelling, bilangan atlet. Jadi walaupun kita plot graf ini berdasarkan kepada kekerapan atau frekuensi, tapi nilai sebenar yang diwakilinya ialah bilangan atlet. Jadi kita mesti
catatkan benda sebenar yang diwakili di situ, okey? Baik. I think untuk okey. So, paksi X kita mewakili Panjang langkah. yes, very good. Panjang langkah. Panjang langkah and it's in cm, okay? So we put there centimeter, okay? It's very important to put the unit, okay? Jadi selepas anda lukis carta palang anda, pastikan anda semak ada tajuk bagi jadual anda, paksi X-nya dilabel dengan betul, paksi Y-nya dilabel dengan betul, skala paksi Y betul, skala paksi X betul. Semua kelas selang kelas diwakili di paksi X dan bilangan kekerapan di paksi Y adalah betul. Check your data maksimum ialah 18, jadi ada nilai 18. Okay? Jadi carta palang diwakili oleh palang-palang segi empat tepat, okay? Dan ruang atau jarak antara palang adalah seragam. Okay? So this is your carta palang. Bagaimana kita melukis carta palang untuk mewakili data kita. Okay? Dari carta palang ini kita nampak dengan jelas bahawa panjang langkah yang paling besar adalah di antara 110 dan 114 cm. Okay? Jadi kita nampak taburannya dengan jelas. Itulah tujuan dan peranan perwakilan data. Okay? So carta ini dipanggil carta palang menegak. Okay? So you can also do carta palang horizontal atau mengufuk. Kita boleh tukar ini kepada carta palang horizontal, okey? Okey. Sekarang kita telah ubah ini kepada carta palang horizontal. So sekarang paksi X-nya mewakili bilangan data dan paksi Y pula mewakili panjang langkah. Everything is the same. Just that datanya paksinya telah berubah. Okay, so bila paksinya berubah, so dari menegak dia menjadi melintang. Okay, this is carta palang melintang. So any questions for carta palang? No? Okay. No. So kita teruskan dengan carta pi. Okay, so I'm going to just delete off this. Okay, carta pi. Kita nak lukis carta pi. You know what the carta pi looks like, right? So we need to calculate something before we can draw carta pi. What do we need to calculate? Apa yang kita perlu kira sebelum kita dapat melukis carta pi? Sudut. Yes, saiz sudutnya. Kita nak kira saiz sudut sektor. Setiap sektor tu what's the size? What's the size sudut, okay? Okay, bagaimana kita nak kira ini? How do we find the size sudut sector? We know the frequency is 2. Jumlah frekuensinya ialah what's the jumlah frekuensi? Jumlah frekuensi di sini ialah 50. yes, 50. Jadi bagaimana kita nak kira size sudut sektor? It is 2/50 darab 100. Darab 360. okey, 2 ni frekuensi 2 daripada berapa? Daripada 50. 50, kemudian kita nak darab dengan 360 sebab kita nak cari saiz sudut sektor, okey?
Okay, so sekarang kita dah dapat saiz sudut sektor. Okay, this is when you want to do secara manual. Okay, jika anda nak gunakan jangka lukis dan jangka sudut untuk melukis, anda mesti tunjukkan bagaimana mengira saiz sudut setiap sektor. You must show the calculations here. Jadi tambah satu lajur pada jadual anda dan tunjukkan bagaimana anda mengira saiz sudut. Even if you do it on the computer, even if you use Excel, you must still show in your jadual. Okay. Bila anda nak lukis catat, mesti ada jadual taburan kekerapan. Okay. Tak boleh lukis jadual tanpa menunjukkan jadual taburan kekerapan. Jadi bila anda nak lukis catapai, tunjukkan jadual taburan kekerapan anda, tambah satu lagi lajur, tunjukkan cara anda mengira saiz sudut sektor. Okay. And if you're drawing with Excel, actually you don't need to use that lah. Okay, sekarang kita nak lukis catapainya, just highlight, go to insert, kita nak catapai ya, go to all charts, okay. Catapai, okay. Okay, so masukkan tajuk kita, tajuk bagi carta ni ialah panjang langkah atlet. Kita nak buat dalam sentimeter, okay. Atlet lompat jauh. Okay. So we also want to put in the frequency ya, data labels. Okay. So dalam carta ini kita okay, so we have our tajuk. Kita tak masukkan frekuensi bagi setiap sektor. Sudut kita tak perlu masuk. Even if you put it's not wrong lah. Whatever you put extra is okay, okay. Dan di sebelah kanan ni ialah petunjuk. So kita tahu setiap selang itu berapa frekuensinya. So this is catapai. If you want to draw it secara manual, kita kena lukis bulatannya dulu. Kemudian gunakan jangka sudut untuk mengukur. Okay. Contohnya selang kelas pertama saiz sudutnya 14.4 darjah. Jadi kita ukur dan kita lukis, that is all. Okay, or you can draw using your Excel. Okay, so this is okay, right? Yes. Tak ada masalah. So we finish with catapai, okay. So I'm going to delete this and I'm also going to delete this one. Okay. Next is plot garisan. Okay, kita nak gunakan data yang sama dan kita nak lukis plot garisan, okay. Okay, the first thing that you must know is that graf, ramai orang keliru antara plot garisan dan graf garis. Okay, graf garis is a straight line graph. Okay, plot garisan is berbeza daripada graf garis. Okay, just give me one moment. Okay, so kita nak gunakan okay, so kita nak gunakan data yang sama. Untuk melukis plot garisan ini, kita perlu cari tanda kelas. It's easier for us to draw if we know tanda kelas iaitu titik tengah kelas. Okay, jadi kita nak cari tanda kelas dulu. So untuk selang kelas pertama, what is the tanda kelasnya? Bagaimana kita cari tanda kelas? How do we find the titik tengah kelas? What is the formula? Had atas. Yes. Had bawah bagi 2. Yes, had atas atau had bawah tambah dengan had atas bahagi dengan 2. Atau kita boleh gunakan sempadan atas tambah dengan sempadan bawah bahagi 2 sama juga, okay? So tanda kelas bagi selang kelas ini ialah, selang kelas pertama ialah 102. yes, it's 102. Yang kedua, let me continue. 107, correct? Then 112. 117, and then 122. 2. Then 127, 127. 32, correct?
Yes. Okay. So ini adalah tanda kelas kita, okay? Okay, so sekarang kita nak lukis graf garisan menggunakan tanda kelas dan frekuensi, okay? Okay, so we have our data here already, ya. Okay, so untuk melukis graf garisan ni, you need to draw a number line, okay? Kita perlu lukis garis nombor dulu. Grafnya bukan graf garis, so kita bukan buat graf garis, tapi kita nak buat graf garisan, okay? Okay, so this is my number line already. I've drawn the number line. So sekarang saya nak tandakan dulu tanda kelasnya, okay? So tanda kelas pertama 102, 107, 112, 117, 122, 127, 132. Okay, so saya dah tandakan tanda kelasnya. Sekarang saya nak masukkan frekuensi, okay? So frekuensi bagi kelas pertama ialah 2. So kelas pertama 102 ini frekuensinya 2. So saya nak lukis 2 pangkah seperti ini, 2. Okay, this is 2. 107 ialah 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 100 12 is 18, so it's 1, 2, there's not enough space, okay? So actually the ruang antara setiap tanda adalah seragama. So this is 13, 1, 2, 13, and then we have 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 here, 1 here. Okay, inilah graf garis. So because this garis nombor, kita lukiskan anak panah di dua sebelah. Okay, so ini adalah plot garisan. It's a plot garisan. Dalam bahasa Inggeris, we call this a line plot. So if you want to search for more information, you search under line plot, or it is known as a dot plot. Okay, if you cari di bawah plot garisan, susah juga untuk dapat. A lot of people mistake plot garisan untuk graf garis. It is tak sama, okay? So this is how you draw plot garisan. Kita mula dengan melukis garis nombor, tandakan tanda kelas. Lebih sesuai kita gunakan tanda kelas, kemudian mark dengan tanda X atau dot. Okay? Then make sure you label your graph lah. Semua graph mesti di label. Ada tajuk di atas, tulis tajuk di atas, itu sajalah. Okay? Boleh faham ni? Boleh. Okay, good. So next kita nak teruskan dengan histogram, okay? Okay, untuk melukis histogram, kita biasanya ada 3 cara untuk melukis histogram, okay? Kita boleh lukis histogram menggunakan selang kelas, tanda kelas atau sempadan atas kelas, okay? You can use any 3 methods to draw your histogram. Tapi yang paling lazim yang biasa digunakan ialah sempadan atas kelas. So I'm going to use sempadan atas kelas. Sempadan kelas atas. So untuk kelas pertama, what is the sempadan kelas atas? Sempadan atas kelas.
Okey, untuk kelas pertama, what is the sempadan atasnya? Bagaimana kita mencari sempadan kelas, sempadan atas ni? What is the formula? Had atas kelas pertama tambah dengan had bawah kelas kedua bahagi dengan 2. So in this case, it is 104 tambah dengan 105 bahagi dengan 2. Jadi sempadan atas bagi kelas pertama ialah 104.5. Kelas yang kedua, you tell me, give me the values loudly. 109.5. Okay, continue. And then, 114.5. okay, 119.5. okay, 124.5. okay, 129.5. okay, 134.5. okay, good, thank you. Okay, so inilah sempadan kelas atas. Tapi bila anda nak lukis histogram, anytime you lukis histogram, kita kena tambah 2 kelas. Okay? Satu di atas dan satu di bawah. 2 kelas ini dengan frekuensi sifar. Okay? Kita nak tambah 2 kelas dengan frekuensi sifar. Jadi, what is the size bagi kelas ini? Size kelas ini ialah? 5. How do we know that? Bagaimana anda tahu ini? So, bagaimana kita dapat 5? 105 tolak 100 atau 110 tolak 105. Itu cara kita melihat selang kelas. So, selang kelas, size kelas ialah 5. So, jadi kelas pertama, kalau 100 tolak 5 ialah 90. 5. Okay, 95 sampai? 99. Yes. So, how about the kelas yang terakhir ni? 135. Sampai? 140. The next 139. class will be 135 tambah 5 adalah 140, okay? So, jadi sampai 139 saja. Okay. So, jadi kita telah tambah 2 kelas di atas ni dengan frekuensi sifar untuk membantu kita melukis histogram. So, we are going to draw our first histogram. Okay, first kita lukis dengan menggunakan selang kelas. I'll show you this first. Okay. So, I'm going to select these two, insert. Insert graph. Okay, because I'm using a computer, I'm going to pakai this one first. Okay, so bila anda pakai Excel, you cannot draw a histogram directly, okay? So this is how you draw the histogram. Okay, let's put in all our carta dulu. Okay. So sekarang, this is carta bar, sorry ya. So ini adalah carta bar, okay? So we want to change this to a histogram. So untuk tukar kepada histogram, kita klik pada mana-mana bar. Okay? Kita klik pada mana-mana bar and then right click. And then choose format data series, okay? So it comes up with this dialog box at the side here, on the right hand side. So you see the gap width here on the right hand side. And tukarkan gap width kepada sifar. That means you don't want any gap in between the bars, okay? Okay, so this is your histogram. Okay, so if I want the lines, I'm going to right click and put in the outline here, okay? Okay, so this is my histogram, okay? So kita pastikan check tajuk betul, skala pada paksi X betul,
Okay, skala pada paksi Y betul, label pada paksi X dan paksi Y betul, bar tidak ada ruang di antaranya, saiz setiap bar adalah sama, mesti sama, okey? Dan ada di hadapan dan di belakang jaraknya adalah sama. You have the equal distance at the back, front and the back. Okay? Inilah cara kita melukis histogram. Jadi bila kita lukis histogram, kita selalu tambah satu kelas dengan kekerapan sifar di bawah dan satu kelas dengan kekerapan sifar di atas. Bila sebelum kita mula melukis histogram. Okay? So any questions here? Apa beza antara histogram ini dengan carta bar? Carta bar ada jarak. Dia ada jarak. Jika anda disuruh melukis satu carta, okay, untuk mewakili data ini, carta yang mana anda akan pilih? Anyone? Which one you prefer to draw, bar or histogram? Instagram. Okay. Instagram. Boleh tak kita gunakan carta bar dan histogram ini anytime? Adakah carta bar sesuai untuk jadual kita hari ini? Which carta yang anda rasa lebih sesuai untuk data kita? Histogram Why? sebab ada sempadan. Instagram. Why? You must tell me why. Sebab ada sempadan atas kelas. So kalau ada sempadan atas, what is the purpose of sempadan atasnya? Sempadan atas, excuse me ya, sempadan atas dia menghubungkan kelas, okay? So that you don't see any gap, there is a flow in the data. Jika anda perhatikan data kita, is this data discrete ke data selanjar? Anybody? Discrete atau selanjar? Data ini mewakili panjang langkah. Data selanjar. Selanjar, why selanjar? Yes, jadi selanjar. But why selanjar? Boleh diukur. Yes. Data ini diperolehi melalui ukuran. Sebarang data yang kita dapat melalui proses mengukur is data selanjar. Sebarang data yang kita perolehi melalui proses membilang is data discrete. Okay? Bagi data selanjar, graf yang paling sesuai ialah histogram. Bagi data discrete, graf yang sesuai ialah carta bar. Beza antara keduanya, okey? Carta bar sangat sesuai untuk data discrete. Contohnya anda nak tahu bilangan kereta bagi setiap warna, okey? Warna, so it is not a continuous thing, warna, okey? So jadi kita boleh gunakan carta bar. Okey, tapi kalau kita nak wakilkan berat markah yang ada kesinambungan, jadi kita gunakan carta histogram, okey? Because we can see the pattern very clearly, okey? Kita lihat dia naik dan turun dengan jelas, okey? So this is histogram yang pertama yang kita lukis menggunakan selang kelas dan frekuensi, okey? So I'm going to throw this away. Kita nak lukis satu lagi histogram menggunakan frekuensi dan sempadan kelas pula, okey? So what is the sempadan kelas atas di sini is 99.5 and di bawah sini ialah 139.5, okey? So, okay, the reason I'm doing this is because sometimes if you take it the other way around, dia plot berbeza, okay?
Okay, so kita nak plot ni. Insert. Okay, carta bar. Okay, so this is our histogram. Okay, jadi histogram ini kita telah plot menggunakan sempadan atas. Okay, tadi kita buat dengan selang kelas. Sekarang kita buat histogram, plot kekerapan menentang sempadan atas. Jadi kita seperti tadi kita kena labelkan tajuknya, kita kena labelkan paksi X dan paksi Y. Every time lukis, setiap kali anda melukis graf, anda mesti pastikan ada 5 perkara ini ya. Tajuk graf mesti ada, skala paksi X mesti ada dan mesti betul, paksi X mesti dilabelkan dengan betul, skala paksi Y ada dan dilabelkan dengan betul. Okay, so semua perkara ini anda mesti cek. Kemudian bentuk graf anda mesti betul, bar dilukis dengan betul. Histogram tidak ada ruang di antaranya, bar mesti ada ruang di antaranya. Okay, so ini adalah contoh histogram bila anda lukis menggunakan sempadan atas kelas. Okay, all you can do menggunakan tanda kelas. So there are 3 ways of drawing a histogram. Selang kelas, sempadan atas kelas dan tanda kelas. Biasanya bila anda kumpul data dan susunnya dalam jadual taburan kekerapan terkumpul, usually the first graph that we draw is a histogram. Okay, that histogram ni sangat sesuai untuk data selanjar. Okay, so you have seen 4 different graphs